Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Assalamualaikum tuan-tuan dan puan yang dimuliakan. Alhamdulillah, syukur pada Allah Taala kerana pada pagi ini kita dapat bersama-sama balik semula selepas 10 hari bercuti ataupun lebih. Mudah-mudahan Allah beri pada kita keberkatan, beri pada kita kesalihan, ketakwaan, kesungguhan untuk melakukan amal saleh walaupun dah berakhirnya Ramadan. Bagi mereka yang belum puasa 6, eloklah puasa 6. Kerana banyak cabaran nak puasa ni tuan-tuan. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka Ta'ala. Ya Allah, Abdul Rahman, Ustaz Nulis, Ahmad Ali, Farid Misbah di Facebook, sahabat begitu juga di TikTok pada pagi ni. Alhamdulillah semua. Al-Ghur, Yursha, Piu Analia, Alhamdulillah semua yang hadir pada pagi ni. Tolong share pada teman kita yang lain, boleh tak? Bagi mereka yang perjalanan pergi tempat kerja ataupun dah sampai tempat kerja, tengah rehat sekejap, tengah minum pagi, tengah menantikan anak, nak hantar anak balik asrama, mari kita dengar sikit kuliah. Mudah-mudahan beri pada kita makanan, pada roh kita. Sebagaimana tubuh badan kita perlukan kepada makanan, maka demikian juga roh kita perlu pada makanan. Maka makanan kepada roh, salah satu daripadanya adalah ilmu. Ilmu beramal saleh, qiyamul lail, baca Al-Quran. Maka pada pagi ni saya nak membelik daripada tafsir Ibn Katsir yang ada di tangan saya pada waktu ni, jilid yang pertama, jilid yang ke-28 hingga 30, juzuk 830, jilid yang ke-10, iaitu pada muka surat 411. Bagi mereka memiliki tafsir Ibn Katsir, tolong buka jilid yang terakhir sekali, jilid ke-10. Alhamdulillah, yang mulia Syekh Anwar, barakallahu fikum. Terima kasih. Tolong share pada teman yang lain tau. Moga-moga ada manfaat pada kuliah kita pada pagi ni. Nizam Ishaq, Maria Ismail, Alhamdulillah semua, Fatina Aisyah. Sekejap di kuliah sini, sekejap je. Nora M, Alhamdulillah, Nurul Irdina. Tolong share pada teman kita yang lain tau. Jangan biarkan majlis ilmu melalui itu saja tanpa ada usaha daripada kita untuk mengajak manusia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Muka surat 411 daripada surah Al-Alaq ini, Allah Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan pen. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Surah yang biasa kita dengar, biasa kita tahu, sebagian daripada kita alhamdulillah menghafaznya. Surah yang merupakan wahyu yang pertama Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah hijrah biiznillah, Mars Mary. Tolong share pada teman kita lain yang mungkin tak mengetahui. Kuliah kita telah mula pada pagi ni. Tolong Mazaki, tolong share. Bayangkan kalau kita dapat share pada 10 orang. Pakai tafsir apa? Tafsir ni Aman, ni tafsir Ibn Katsir. Maafkan saya tak pandai nak jadikan muka ni betul nampak real, sebab nampak macam terbalik. Tafsir Ibn Katsir, jilid yang ke-10 kita pakai pada pagi ni. Alhamdulillah, terima kasih semua. Tolong share pada teman-teman kita yang lain tau. Moga ramai yang nak bersama dengan kita tapi tak perasan kita dah mulakan kuliah pada pagi ni. Dah 10 hari kita bercuti. Alhamdulillah semua, Zaliha Amin, barakallahu fikum, Amira, alhamdulillah semua sahabat yang hadir pada kuliah syuruk pagi ni. Baik, Imam Ahmad meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata bahawa wahyu yang pertama kali turunkan kepada Nabi adalah mimpi yang benar melalui tidur. Baginda tidak mimpi melainkan dengan datang satu seperti falak subuh. Setelah itu Nabi menjadi lebih selesa mengasingkan diri, maka Nabi pergi ke Gua Hira. Di sana baginda SAW beribadah beberapa malam dengan bekalan yang cukup. Setelah itu baginda kembali pulang kepada isterinya Khadijah untuk mengambil bekal yang sama, hingga akhirnya datang kepada baginda wahyu secara tiba-tiba. Yang ketika itu baginda masih lagi dalam Gua Hira. Dalam gua itu Nabi datangi Jibril lalu berkata, bacalah. Nabi SAW baca, bersabda, aku tidak dapat membaca. Baik, ini merupakan peristiwa yang berkaitan dengan turunnya wahyu. Setiap kita dah belajar bahawa Nabi SAW pada peringkat awal
sebelum turunnya wahyu, Nabi kerap menguzlahkan diri Nabi, berkhalwat namanya. Kalau kita sebut berkhalwat bahasa Melayu ni nampak macam buruk sangat. Buruk. Padahal dalam bahasa Arab mana khala yakhlu, khalwah ni tak semestinya merujuk kepada perbuatan yang haram. Kalau seseorang itu berkhalwat dalam dirinya, muhasabah dirinya, bangun pada waktu malam, bertahajud, duduk merenungi kesiapan dirinya, berusaha untuk baiki dirinya, maka itu juga sebahagian daripada khalwat. Yang tak boleh khalwat pada hari ni lah kita pergi ke mana-mana gunung, duduk, nanti sang harimau datang dan tak pergi sembahyang Jumaat. Alasannya untuk memperbaiki diri macam Nabi SAW. Nabi melakukan perkara demikian, tuan-tuan. Peristiwa pada waktu itu belum lagi diwahyukan sebarang watikah daripada Allah SWT. Maka kita ini kita ada banyak tanggungjawab. Sekurang-kurangnya pada keluarga, pada adik-beradik, pada orang Islam keliling setempat. Alhamdulillah, kami saya barakallahu fikum. Tak sempat nak beritahu ada kuliah pagi ni. Maaf ya, saudara-saudara. Terima kasih semua yang hadir, yang sentiasa menyokong saya. Saya berusaha nak mengumpulkan tuan-tuan dalam satu program lah. Doakan mudah-mudahan kita boleh adakanlah macam open house ke apa ke, boleh jemput tuan-tuan datang. Nak meraihkan tuan-tuan. Banyak sokongan jasa tuan-tuan kepada kami. Terima kasih Mahfuzah Yusof. Terima kasih kepada Ustazah Kamisa. Terima kasih Puan Nazrina. Puan Nazrina mengingatkan kuliah dah ada ke belum. Terima kasih Puan. Nak ziarah rumah boleh ke? Yang Mulia Syarifah Azizah, Muhammad Saleh, Suriati Hashim, sahabat-sahabat di TikTok, Syazwan, Rahman, Alhamdulillah semua. Dobi Syed Abdullah, Alhamdulillah semua. Tolong share pada teman-teman kita yang lain ya. Kita mengadakan kuliah tafsir ni pada waktu syuruk macam ni, bagi memberi laluan kepada tuan-tuan lepas subuh mungkin nak baca Al-Quran, nak dengar kuliah daripada ustaz-ustaz yang lain, dan mungkin sekarang dah lega sikit, boleh berehat. Yang sedang pencen, yang telah pencen, yang duduk kat rumah jaga cucu sebagainya, moga-moga ada peluang untuk hadir dalam kuliah ni. Jadi peristiwa ini mengisahkan kepada kita tentang tekad Nabi SAW untuk memperbaiki umat. Maklumlah pada masa itu belum ada perutusan wahyu, maka Nabi mencari tempat untuk berfikir bagaimana menyelesaikan masalah umat yang berlaku pada waktu itu. Sebab kalau kita pergi ke kubur Imam Syafi'i, nak ikut tak Zazan Travel pergi ke Mesir untuk menziarahi tempat-tempat bersejarah seperti Ahram, seperti makam Imam Syafi'i, seperti Masjid Al-Azhar dan sebagainya. Kita pergi nak? Pergi dengan Zazan Travel. Kita pergi ke kubur Imam Syafi'i itu tertulis apa tahu? Tafakkur sa'a afdal min salati alfi raka'ah. Berfikir sejenak lebih baik daripada sembahyang 1000 rakaat. Berfikir sedetik lebih baik daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Kerana kalau kita duduk berfikir untuk umat ini, maka kita mencari penyelesaian untuk mereka. Tapi sebaliknya kalau orang itu sembahyang sunat, besarlah pahalanya. Tahajud Imam Ahmad tu, selepas beliau dipukul dengan teruknya dalam peristiwa khalqul Quran, Imam Ahmad sebelum itu sembahyang sunat selain daripada fardu dan nafilah sebanyak 300 rakaat seharian, sehari semalam. Alhamdulillah, Siti Aisyah insyaAllah nanti saya maklumkan. Tapi lepas dia mengalami kesakitan kerana dipukul dan penjara tu akibat daripada peristiwa khalqul Quran, yang mana pemerintah Islam bersifat atau mengikut mazhab Mu'tazilah pada masa itu, maka apa yang berlaku, anak Imam Ahmad berkata, tuan ayah sempat sembahyang satu hari 150 rakaat saja kerana kesakitan yang dialami olehnya berterusan. Sedangkan sebelum itu ayah bersembahyang 300 rakaat seharian. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Terima kasih yang share star kepada saya, bagi star. Terima kasih, Barakallahu fikum. Terima kasih banyak. Nur Akmal, Yang Mulia Raja Ruzlin, ya, saudara-saudara. Jadi tujuan Nabi kita, ya, Azizah di TikTok. Siapa lagi ni? Ya, Lina, Rosidah Yaakob, Nabi Raya semua, ya, Fatimah Embong, Puasa 6 jangan lupa tau. Jadi Nabi kita sedang pergi ke Gua Hira bertujuan untuk mencari idea bagaimana nak menyelesaikan masalah umat. Sehinggalah wahyu Allah SWT datang kepada Nabi SAW. Dan wahyu ini, ayatnya, tujuannya, perintahnya adalah membaca. Membaca apa tuan-tuan? Baca satu benda yang sifat umum. Membaca tapi perkara yang akan mendekatkan diri kamu dengan Allah SWT. Membaca menjadikan orang itu berfikiran besar, berjiwa dinamik. Ya, seorang ibu yang menemani mungkin anak perempuannya atau anak lakinya di hospital, dia buat tak ada kerja, mungkin dah mengambil masa yang panjang, minggu-minggu, bulan-bulan, mungkin tahun-tahun, duduk baca Al-Quran, mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Ya,
Baca buku-buku yang dapat menambah iman kita kepada Allah SWT. Baca yang menjadikan diri kita lebih baik daripada sebelumnya. Jadi tujuan baca ni adalah untuk menjadikan kita orang yang lebih baik daripada sebelumnya, tuan-tuan. Kalaulah kita tanya mana-mana orang berjaya dalam dunia, kita akan dapati jawapan mereka ni, apakah sebabnya kamu berjaya? Mereka pasti akan mengatakan bahawa aku telah menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Aku menuntut ilmu, aku membaca buku, aku membina perniagaan aku buat begitu, aku buat sekolah, aku buat begini. Mereka pasti akan mengatakan waktu itu yang telah menyebabkan mereka berjaya. Mereka mengisinya sebaik-baiknya. Satu daripada komponen waktu yang dimasukkan adalah belajar. Ya. Tapi kita rasa pelik pada hari ini melihat orang yang tak ada kerja menghabiskan waktu. Seolah-olah melihat waktu tu macam musuh dia yang paling kejam, yang dia kena tamatkan riwayatnya, dia kena. Yang mulia Syarifah Masnah, Alhamdulillah. Nawati Abdul Rahman, barakallahu fikum ya. Yusuf, B, Noralia, jangan lupa share pada teman-teman kita yang lain ya. Moga-moga ada jariah ilmu yang boleh kita peroleh pada pagi ni. Jadi orang yang berjaya mana-mana tempat dan dunia, terutamanya orang Islam ini, mereka akan mengatakan bahawa mereka telah menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya dan mereka telah membaca, mereka belajar, mereka menuntut ilmu. Ya, kita hairan melihat orang pada hari ini membiarkan setiap detik, masa, jam berlaku tanpa ada pengisian. Lepas subuh tidur, lepas asar berehat, tengah hari pergi lepak-lepak ke kedai mamak. Macam orang tak ada tujuan dalam hidup. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masya-Allah, tabaraka wa taala. Ya, itu sebab mereka mengatakan inna lanafrahu bil ayami naqta'uha wa kullu yawmin madha juz'un min al-umri. Kita ni boleh rasa gembira pula dengan waktu yang kita habiskan. Sedar tak sedar ini dah 10 hari raya, 10 Syawal. Ya, padahal waktu yang dihabiskan merupakan satu bahagian daripada umur kita yang telah berlalu. Jadi langkah ruginya kita duduk tak ada buat apa-apa 10 hari ni, mungkin Quran satu muka surat pun tak buka. Sibuk hari raya. Itu semua alasan lah, tuan-tuan. Fadli Ahmad, Siti Salmiah, Zahri, Alhamdulillah semua. Ina Muhammad. Tuan-tuan kenal tak Imam Tabari? Imam Ibn Jarir Tabari ni merupakan pakar tafsir, orang yang pertama meletakkan metodologi tafsir. Beliau lah yang mengarang kitab yang besar namanya Tafsir Tabari itu. Kalau kita baca kitab itu, kita akan mendapati padanya ada iman, ada ihsan, bagaimana menjadi orang lebih baik sebelumnya. Tafsir Ibn Jarir Tabari ni besar, tuan. Alhamdulillah saya ada satu set. Tafsir Ibn Jarir Tabari ni beliau menceritakan dalam riwayat hidupnya, dikatakan bahawa, tuan-tuan ni boleh kat sekalian, beliau panggil anak-anak muridnya. Dia berkata, aku akan menulis satu buku, satu tafsir yang aku ajar kepada kamu, dan dengan itu orang akan faham kalam Allah Subhanahu wa taala. Syamsi Muhammad sallallahu barakallahu fikum. Munawwarah Rahayu Ma'ruf Rasalan Muaz Rahim. Jangan lupa share pada teman kita yang lain ya, tolong. Dan yang melihat bersama, bagilah idea, komen ke Hafiz Jazuri. Gembiralah sikit saya membaca kat sini, semangat sikit, tuan-tuan. Semangat menaik menurun, kadang-kadang menambah, kadang-kadang menyubur, kadang-kadang melayu pula. Rasa macam layu je, tuan-tuan ya. Tuan-tuan ada bersama dengan saya, seronok walaupun saya tak melihat, tuan-tuan. Alhamdulillah, itulah sifat manusia. Al-insan ya hayawanun istima'un bi tab'ihi, kata Ibnu Khaldun. Manusia ni merupakan makhluk, terima kasih Fadli Ahmad. Manusia ni merupakan satu makhluk yang memerlukan orang lain untuk hidup bersama-sama memakmurkan dunia. Dia tak mampu nak hidup seorang diri. Dia tak ada kekuatan, termasuklah saya Basit Sah Al-Salan. Jadi Imam Ibn Jarir Tabari ni berkata pada anak-anak muridnya, aku nak tulis satu tafsir, kamu kena membantu aku untuk menyiapkannya. Maka anak-anak muridnya bertanya, berapa muka surat Tuan Guru? Tuan Guru ni pun jawab, lebih kurang lah 30,000 muka surat. Masya Allah, 30,000 muka surat Tuan Guru, banyaknya. Macam tu lah, tuan-tuan. Jadi mereka berkata, sayafna umurna qabla tamamihi. Matilah kita, Tuan Guru, nak menulis begitu besar kitab Tuan Guru ni, tak boleh ke ringkaskan sikit? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Imam Ibn Jarir Tabari yang sangat penyayang kepada murid-murid ni pun meringkaskan kitab itu menjadi 3,000 muka surat sahaja. Daripada 30,000 jadi 3,000 muka surat sahaja. Lalu beliau berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ayat ke-156 surah Al-Baqarah itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Laqad matal ilm. Ya, laqad matatil himam. Maka Ibn Jarir Tabari pun berkata kepada anak muridnya, tak apalah kalau 30,000 banyak sangat, aku buat untuk kamu 3,000, tolong tuliskan, tolong siapkan. Kamu dengar aku cakap, kamu salin, kamu tulis.
Maka dia pun berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, daripada Allah kita datang, sungguhnya daripada Allah kita datang, kepadanya kita dikembalikan. Nampaknya ilmu telah pun mati, semangat telah pun hilang. Alhamdulillah ni Faiz Ismail, barakallahu fikum. Doakan saya mudah sihat, ada kekuatan untuk menyampaikan kuliah pada tuan-tuan. Matahari, alhamdulillah semua yang bertanya. Ni kitab Tafsir Ibn Katsir ni kita pakai. Tafsir Ibn Katsir tuan-tuan dapatkan daripada monitor kelas kita, Ustazah Nurilis. Yang belum masuk Telegram sahabat Ustaz Azan, tu boleh masuk. Ada banyak pengumuman penting kat situ. Ada banyak nota kuliah yang dikumpulkan. Doa-doa yang kita pelajari ada kat situ. Masuk tahu dekat Telegram sahabat Ustaz Azan. InsyaAllah perkongsian manfaat untuk kita semua. Ya, jadi balik kepada cerita tentang ilmu ni tadi. Kepentingan membaca, mewujudkan suasana membaca. Amat menyedihkan kalau kita pergi ziarah rumah orang hari raya ni, kuih raya bersusun-susun, buku tak nampak kat mana. Nampak tak? Kuih raya semuanya manis-manis, makan tuan-tuan, tak jaga kesihatan boleh kena kerja manis. Betul tak? Dodolnya manis, wajiknya manis, ketupatnya manis, kuah kacangnya manis, airnya manis-manis belaka. Ada pula aiskrim lagi. Ya, tuan-tuan dimuliakan sekalian, bersusun kuih raya disiapkan untuk kita. Kalau ketupatnya ada ketupat palasnya, subhanallah. Tapi bila kita pergi rumah jarang-jarang kita nampak buku dihidangkan atau disediakan. Ya, sedangkan saya pernah bercakap pada tuan-tuan dulu, Abdullah bin Mubarak ni seorang daripada tabi'in yang terkemuka, tabi'in yang terkemuka, hidup pada zaman Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Ya, Ibn Mubarak ni antara orang yang banyak namanya tersenar dalam kitab-kitab hadis. Beliau ni kalau dia sembang-sembang dengan orang, dia mendapati sembang itu tak ada manfaat dah, mula melorot, bercerita tentang hal-hal pribadi orang lain dan sebagainya. Maka Imam Abdullah bin Mubarak pun menguzurkan diri, pergi dia ke sudut lain membaca. Maka orang yang bertanya padanya, ta'al ya Abdullah, ni duduk sembang kita belum habis lagi sembang. Dia kata, sudahlah sembang aib orang nak buat apa. Baik aku sembang dengan para sahabat. Siapa yang kau masukkan para sahabat tu? Ibn Mubarak. Jawapannya, aku membaca kitab-kitab mereka, hadis-hadis dikumpulkan mereka. Maka aku seolah-olah sedang berhujah, bercakap, berdiskusi dengan mereka. Tengok Jadi suasana membaca dalam masyarakat kita makin pudar tuan-tuan. Kita perlu risau, jangan kita risau anak kita masa depan besok macam mana tahu. Risau tu tak berapa penting sangat. InsyaAllah anak kita punya situasi lebih baik pada diri kita. Tapi risaulah bila umat ini tidak membaca. Membaca maksud saya membaca benda yang berkualiti, bukan baca benda-benda hentam kromo, ambil kutip sana, jumpa dalam Facebook, jumpa dekat Insta, tengok dekat hearsay orang dalam TikTok. Tak, bukan maksudnya begitu. Ya, Amizi, alhamdulillah. Joriam, Bintang Hati, alhamdulillah semua yang hadir ya. Ramai sahabat baru yang belum saya kenali, perkenalkan diri anda semua. Mudah-mudahan ada perkara yang baik berlaku kat sini ya. Kumpulan kita mudah-mudahan berguna di dunia dan juga akhirat. Mungkin kalau kita boleh jadi besan, mana tahu kan. Ya, saya ada ramai anak perempuan tuan-tuan, risau juga fikir kadang-kadang. Subhanallah, bagaimana masa depan mereka dengan siapa mereka nak berkahwin. Mana tahu tuan-tuan orang salih, orang salihah, tak ada salahnya kalau kita berkata buat macam ni Jadi balik kepada kisah membaca ni tadi. Kepentingan untuk membaca, kerana membaca adalah jambatan kita dengan Allah SWT. Jadi turun ayat ni mengingatkan kepada kita supaya jambatan ni kita kena bina. Kalau dah bina, kena perkukuhkan. Jangan biarkan skru dia tercabut. Gitu ibaratnya. Jangan biarkan dia penuh dengan debu. Jangan biarkan di atasnya tumbuh pokok lalang dan sebagainya. Dan kita nak menggunakannya sentiasa. Jadi berkhaluatnya Nabi SAW sehingga Allah SWT menghidangkan untuk Nabi, menghiburkan Nabi dengan ayat daripada surah Al-Alaq ini bagi memberitahu kepada Muhammad SAW, penghulu sekalian manusia ini, supaya engkau kena ada jambatan dengan aku, nanti aku ajar engkau selesaikan masalah umat. Gitulah orang yang hidupnya untuk memberi ini, sentiasa berfikir untuk kebaikan yang ada pada orang. Kebaikan supaya ada pada orang. Supaya besok dia tak masuk syurga seorang diri. Ya, menarik ya. Razman Man, alhamdulillah, sahabat yang dimuliakan Allah sekalian. Jadi kembali kepada ayat ni tadi. Jadi Imam Ibn Jarir Tabari masa sedih bila melihat anak-anak muridnya tak mampu nak tulis ilmu sebanyak 30,000. Bayangkan kalau yang ada pada ni 3,000 muka surat pun kita tak habis baca, tak faham pun. Bayangkan kalau 30,000 yang tulis oleh beliau, banyaknya jasa beliau berkat daripada membaca, maka mencurahkan ilmu kepada masyarakat. Kemudian Imam Ibn Jarir Tabari, seorang ahli ilmu yang terkemuka ni, berkata kepada anak-anak muridnya lagi, sekarang dah siap kitab tafsir, aku nak tulis pula kitab tarikh. Tarikh maknanya kitab sejarah. Ya, boleh tak kau bantu aku untuk menulis kitab sejarah daripada Nabi Adam sampai kepada hari ini?
Mereka bertanya lagi, berapa banyak muka surat pula Tuan Guru berkata, lagi 30,000 muka surat. 30,000 muka surat? Allahu Akbar. Maka akhirnya anak murid pun tak mampu nak buat. Ibn Mubarak pun maka Ibn Jarir Tabari pun meringkaskan buku tarikh, iaitu buku sejarah umat yang patut sebanyak 30,000 muka surat itu menjadi cuma 3,000 muka surat saja. Sekali lagi beliau berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nampaknya ilmu sudah mati. Kerana himmah ni maknanya satu willpower, satu kesungguhan dalam diri yang membantu kita untuk berjaya telah pun hilang. Ya. Tuan, kalau Imam Ibn Jarir Tabari yang pernah nak tulis tafsir dan juga buku sejarah sejumlah 30,000 muka surat ini hidup pada zaman kita, agak-agak tuan-tuan terkejut tak beliau tengok rumah kita tak ada buku langsung. Ya, yang adalah kuih raya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, masya-Allah, tabaraka wa taala. Semoga Allah merahmati penyair yang pernah berkata, al-waqtu anfasu ma anaitu bihifzihi wa rawaz hal ma alayka yudayya'u. Waktu ni merupakan benda yang paling mahal yang aku ada, bukannya emas, perak. Kalau seorang itu mungkin tersilap letak cincin emasnya ke dalam kabur, dia satu hari tak tidur malam, dia mencari kat mana ni, toilet ke, orang datang rumah curi ke, terambil ke, macam-macam lah timbul lagi. Rupa-rupanya terselit celah bantal sebagai contohnya, duduk bawah katil contohnya. Maka berhari-hari tak tidur, tak makan, risau dia hilang, entah berapa harganya tak tahulah. Ya, tapi seorang daripada kita boleh tak peduli pagi tadi dia tak bangun tahajud, boleh tak peduli pagi tadi dia tak ada baca Al-Quran lagi, boleh tak peduli hari ini masuk 10 bulan dia belum start puasa 6 lagi, contohnya. Ini menunjukkan dalam diri kita himmah untuk Islam ni tuan-tuan makin hari makin kurang akibat daripada tidak membaca ni tadi. Ya, Allahu Akbar, la ilaha illallah, masya-Allah, tabaraka wa taala. Buku duk ambil bacaan ustaz. Ya, baik. Alhamdulillah, terima kasih tuan ni kerana bagi jawapan. Umi Hani, ahlan wa sahlan. Yalah, buku kita takut nak letak persimpanan tu orang ambil pula, betul lah tu. Tapi yang saya sebutkan kat sini, jangan abaikan baca. Jangan biarkan rumah kita kosong daripada sudut ilmu. Walaupun rumah kita kecil macam mana, sebesar flat sekalipun, berapa ratus kaki persegi sekalipun, kecil macam tu, tolong adakan satu sudut bacaan. Masya Allah, 30,000 muka surat. Ya ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Rasulullah. Betul Nur ya. Orang kalau tulis buku ni sebenarnya ilmu dia dah masak dalam dirinya, sebab dia nak share dengan orang. Walaupun bendanya sama je, ilmu hadis dia tulis, tafsir itu tafsir, tapi kerana kefahamannya terhadap ilmu itu melayakkan dia untuk menyusun balik ayat-ayat yang kadang-kadang memberi kemudahan kepada orang lain untuk memahami satu ilmu yang sukar. Begitu Mahdi di ahlan salam lain. Terima kasih semua yang hadir. Jadi Imam Bukhari, untuk tuan-tuan, Imam Bukhari yang mulia menulis kitab Sahih Bukhari ni, insya-Allah kami nak adakan trip pergi ke macam Darjah, Zamri Jazuli, ahlan salam, barakallahu fikum ya. Alhamdulillah ada sudut kecil bacaan di rumah Matahari ya. Tahniah ya. Jangan di-compromise sudut tersebut. Jadi Imam Bukhari yang mengarang kitab Sahih Bukhari ni tuan-tuan, beliau terbangun pada setiap malam, ya, mengikut tulisan dikemukakan dalam Ibnu Hajar menceritakan, Imam Bukhari ni akan selalu terkejut pada waktu malam, kadang-kadang sampai 20 kali. Tiap-tiap 20 kali terbangun itu, dia akan bangun, ambil pen, bayangkan pen zaman dulu macam bulu ayam tu kan, tulis atau kertas apa yang terlintas dalam fikirannya, yang datang dalam mimpinya, tidur balik. Ya, nanti terkejut lagi, bangun lagi, ambil pen lagi, tulis lagi, tidur. Besok pagi kumpulkan apa yang tertulis itu. Kadang-kadang ilham datang tak semena-mena. Ya, tuan-tuan ni boleh juga sekalian, saya cerita pada tuan-tuan lah. Saya jumpa dua orang insan yang saya kagumi. Seorang telah meninggal dunia, seorang masih hidup lagi. Tuan-tuan tentu kenal ya. Pertama saya jumpa dengan almarhum Tuan Guru Datuk Ni Aziz. Selalu saya jumpa beliau bulan Ramadan khususnya, dulu-dululah masa hayatnya. Dan saya dapati Tuan Guru yang mulia ni tuan-tuan ada satu buku kecil dalam koceknya. Dia kata pada saya lah tuan, hamba ni pelupa. Jadi buku ni mengingatkan, ingat apa tu dia kat sini. Kalau pakai telefon macam orang muda-muda ini, takut hilang bateri, tak ingat nak cari kat mana. Tapi buku ni kekal semua. Dah beribu-ribu buku ni ada hamba simpan, dia kata. Itu sebab beliau tuan, tokoh ini mampu membangunkan rohaniah kita. Cakapnya ibarat macam obat, air yang sejuk yang kita minum waktu tengah hari yang panas. Yang kedua ni masih hidup lagi tuan. Allah beri kepada beliau kekuatan ya, untuk mengamalkan Islam.
Mudah-mudahan niat yang baik semua Allah kira sebagai ibadah. Ya, Tun Mahdi pun sama. Saya jumpa beliau, saya kagum lihat idea-idea. Maka beliau menunjuk kepada saya ni ada buku nota, buku 355 tu tak? Tulis dalam tu. Apa-apa yang teringat tulis. Kerana benda ni sangat penting untuk kita cakap atau kita buat. Tapi bila kita tak tulis, kita lupa. Rupa-rupanya sebelum mereka ni lagi, Imam Bukhari telah melakukannya. Iaitu Imam Bukhari waktu malam sekalipun terbangun, kadang-kadang sampai 20 kali. Tujuannya apa? Untuk mencatat. Apa yang dia pelajari itu dirumuskan baik semula, kerana benda yang kita faham ni beza-beza. Tuan-tuan mungkin merupakan seorang guru, tuan-tuan mungkin merupakan seorang ustazah, tuan-tuan perempuan mungkin menggunakan ibu bapa yang menjaga ayah ibunya, yang sakit tua. Mungkin sebahagian daripada kita ada ujian anaknya sakit, mungkin sebahagian daripada kita ujian dengan rakan, dengan tamu dan sebagainya, dengan jiran tangga. Maka kita punya kefahaman terhadap apa yang dibincangkan ni beza-beza. Alangkah baik kalau ia dicatatkan dan dimanfaatkan kepada orang lain. Sekurang-kurangnya dalam Facebook kita pada hari ini. Itu dia pengalaman ataupun idea-idea rumusan kita itu menarik untuk orang kongsi-kongsi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terima kasih kepada Fatimah Ahmad. Terima kasih Ustaz Zainuddin. Terima kasih semua yang kirim star kat saya. Terima kasih kat TikTok pun ada ramai. Alhamdulillah, syukur. Jadi kembali kepada cerita Imam Bukhari tadi, bahawa Imam Bukhari terbangun pada waktu malam, kadang-kadang sampai 20 kali, dan beliau akan tidak akan membiarkan idea yang terbit dalam dirinya untuk dicatatkan. Kesannya kita dapat lihat karya yang unggul tulisan Imam Bukhari dalam berbagai bidang bahasanya, bidang tafsirnya, bidang hadisnya. Jadi sangat penting bidang akidahnya. Betapa pentingnya untuk kita menjadi orang sedemikian, itu orang yang baca dan mencurahkan idenya balik semula kepada orang lain. Mungkin dalam format yang berbeza. Pada ini kita ada LMS, Learning Management System. Boleh ada Zoom, boleh ada begini sampaikan kepada orang ramai. Maka ilmu itu kena dimanfaatkan, tapi asasnya biar membaca supaya apa yang kita cakap tu ada foundationnya. Jangan cakap benda merapu-rapu je, tuan-tuan ni boleh kawan sekalian. Jadi orang Arab ni mereka berkata tahu, al-waqtu kasayfi ilan taqta'hu qata'ak. Waktu dia sebenarnya macam pedang, kamu tak potong dia akan potong kamu. Ni falsafah ini. Waktu macam pedang, kalau kamu tak potong, dia akan potong kamu. Ibarat orang masuk pertempuran kan, zaman dulu mereka pakai pedang. Kalau tak tebas orang, maka orang akan tebas dia. Maka demikianlah waktu. Kalau kamu tidak isi waktu dengan betul, maka waktu itu akan melibas kamu. Waktu itu akan menyembelih kamu. Terima kasih Min Yasmin Mahmud, Ahlan wa sahlan, Abu Bakar bin Siddiq. Siddiq yang ada dekat TikTok. Romzia Abdullah, Nadia Ismail, Ahlan wa sahlan, Umi Embun, Ahlan wa sahlan semua. Lanun pun ada. Seri Sel, Umi, Ahlan wa sahlan semua. Jadi kenapalah kita tidak menjadikan buku-buku ni sebagai satu teman perjalanan hidup kita? Sediakan buku lah tuan-tuan. Tak buku dalam kereta, letak buku kat pejabat, letak buku kat rumah. Ada orang kawan saya yang di orang berjaya lah Dia kalau beli buku 3 sekali beli, 3 buah buku, dia siap letak namanya kat situ. Dia kata kenapa bukan, saya takut hilang. Orang kadang pinjam tu dia tak pulang, jadi tak nambah besar-besar kat situ. Satu dalam kereta dia, satu kat pejabat dia, satu kat rumah dia. Buku yang sama. Setiap kali dia akan beli 3. Kerana dia tak mahu terbeban untuk pergi balik, pergi office, bawa pula kitab ni. Letak dalam kereta, nanti ada kawan tumpang, baca, seronok, ambil, tak pulang pula. Tak. Buku dia semua letak dalam besar-besar gitu. Orang nak ambil pun segan. Kat pejabat ada, kat rumah ada, kat kereta ada. Saya tulis lagi kat atas tu, ni naskah pejabat, ini naskah rumah, ini naskah dalam kereta. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya tanya bila baca buku dalam kereta, masa traffic light. Masa traffic light mau dibaca. Itu orang punya minat baca, keseronokan dia hadir dalam baca. Macamlah orang seronok pergi mancing. Entah mana-mana tempat atas muka bumi ni dia pergi untuk mancing. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak apalah, jangan buat benda maksiat saja sudahlah. Maka demikianlah kepentingan kita kena wujudkan, tuan-tuan. Saya dah cerita tadi, antara ayat ni menunjukkan kepada kita kepentingan baca, kerana dengan baca itu mengeluarkan kita daripada kejahilan. Membaca itu akan bantu kita menguruskan macam-macam isu kemasyarakatan. Kalau kita pemimpin lagi pula, you stop reading, you stop leading, mereka kata. You stop reading, you stop leading. Kamu stoplah baca, kamu akan jadi pemimpin yang menjadi badut, diketawakan oleh orang ramai. Jadi baca supaya kita dapat memimpin dengan baik. Kita sebagai ayah, sebagai ibu pun kena membaca, kena cerita pada anak-anak panduan, petua. Jangan ikut pengalaman saja. Sebenarnya kejayaan itu berlandaskan kepada keilmuan dan pengalaman.
keilmuan dan pengalaman. Dan aspek penting dalam keilmuan itu mesti komponennya membaca. Saya bagi contoh pada tuan-tuan. Satu hari, satu kumpulan jemaah pergi melakukan ibadah haji dalam musim haji lah ni. Maka dalam kumpulan itu, dalam 40-50 orang, ada seorang jatuh sakit. Oleh kerana kumpulan kecil, maka pihak yang berkaitan dengan haji tidak menyediakan ustaz, tak menyediakan doktor untuk merawat. Nanti kalau sakit apa-apa, panggil doktor daripada kumpulan lain. Ada banyak kumpulan 40 kat sini, 100 kat sini, 200 dalam maktab ni, macam tu. Tiba-tiba seorang daripada jemaah sakit. Rupanya dalam kumpulan itu ada seorang yang ada kemahiran, dia pun merawat. Oh baik, dia pula handsome, segak. Orang mau panggil doktor panggil dia. Itu bukan doktor, dia sebenarnya adalah seorang MA, medical assistant. Untuk parenting Sami Farah Fawcett. Farah, buku apa yang paling baik untuk baca? Dulu masa saya dalam 20 tahun lalu, saya baca sebuah buku bertajuk Tarbiyatul Aulad fi Islam, pendidikan anak-anak dalam Islam. Yang ditulis oleh almarhum Syekh Dr. Abdullah Nasir Ulwan, orang Arab lah. Beliau telah meninggal dunia. Buku tu diterjemahkan, tak selesai oleh Pustaka Nasional atau Pustaka Antara. Tapi buku tu memang dah tak jumpa sekarang, susah nak jumpa. Saya punya kopi pun orang pinjam, tak pulang, tinggal 1 jilid saja, nak cari pun tak tahu kat mana. Buku tu bagus sangat. Saya cuba ringkaskan buku tu bertajuk Anakku Hebat, Anakku Saleh. Anakku Hebat, Anakku Saleh buku tu. Tapi buku saya pun dah discontinue untuk penerbitan, mungkin dalam usaha untuk diterbitkan dalam versi baru agaknya. Selain daripada tu, kita boleh cari lah mungkin dekat online ke, ada pakar-pakar penulisan daripada kalangan UKM ke, UIA ke, UM ke, dan bidang psikologi kanak-kanak dan juga kekeluargaan, kita kena baca. Memang kena baca. Tak ada satu buku yang sempurna lah. Cuma buku Dr. Abdullah Nasir Ulwan tu di Ensiklopedia Pendidikan Anak-anak dalam Islam, sangat menarik. Dia sudut Islamik. Baik. Jadi bercerita pada sana tuan-tuan, dimulai Allah sekalian. Apa cerita tadi, saya lupa dah cerita. Yang boleh saya Husin, Nur Amin, Amna Masturina, Alhamdulillah semua. Masa remaja tahun 70 dulu baca buku Surah Al-Fatihah, membuka minda saya. Betul, oleh siapa nama dia? Salim Bahrisi kan. Bagus buku tu. Ya. Dah comel, masya-Allah. Tuan-tuan ni kebanyakannya usia berapa dekat TikTok ni? Kat Facebook saya tahulah, Facebook kebanyakan sahabat saya 30 ke atas. Dekat TikTok ni tuan-tuan usia berapa agaknya tuan-tuan merupakan orang usia 20-an apa cerita saya bawa tadi, lupa dah. Parenting Islam Syekh Abdullah Nasir Ulwan. Ya. Boleh siapa ingatkan saya tak? Tadi cerita apa saya bawa pada tuan-tuan? La ilaha illallah. Langkah pelupanya saya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada siapa boleh ingatkan? Apa tadi? Azina. Satu kumpulan orang pandai berubat. Amna Masturaya, anak-anak sekarang tak memang baca. Tapi kita Kisah MA apa dia? Saya pun dah lupa. Astagfirullahaladzim. Boleh siapa ingatkan di 50-an? Perubatan masa haji. Ya MA betul-betul. Ya, nak cerita tentang pengalaman beza daripada keilmuan kan. Seorang MA ni dia berada dalam kumpulan haji, cuba rawat baik, alhamdulillah. Datang orang kedua, rawat baik juga. Orang ketiga sakit, rawat baik juga. Kerana dia melihat doktor lakukan apa kat hospital kan, MA kan, medical assistant. Kerja ni mulia lah tuan-tuan, susah nak cari MA. Maka orang dalam jemaah haji ni sakit, dia pun rawat baik. Lama-lama dah 5 orang dia rawat dan baik. Bagi ubat itu, cadangkan ubat ini, dia pun merupakan orang Kementerian Kesihatan, jadi banyaklah ubat dalam beg dia. Akhirnya ramailah yang baik di tangannya dengan izin Allah SWT. Tiba-tiba orang ke-6 sakit. Orang ke-6 sakit ni nampaknya dia tak boleh nak uruskan. Dia tak boleh nak menyelia. Dia tak boleh nak merawat. Kat sini saya cerita pada tuan-tuan, pengalaman beza daripada keilmuan tau. Ya. Zaini, saya tengah sambung cerita ni. Maka orang ni pun sakit dan dia pun cuba rawat. Tak boleh. Akhirnya pihak haji pun mengetahui perkembangan itu, mereka pun datangkan doktor. Doktor beritahu, kenapa nak pakai macam ni?
Siapa suruh ambil ubat ni? Yang tadi yang merawat tadi dalam keadaan orang menyangkakan dia doktor, dia bukan doktor, tersilap bagi ubat. Maka doktor ini muda, dia lebih tua daripada doktor itu. Kenapa siapa bagi ni? Siapa suruh bagi ni? Dia kencing manis tak boleh. Jadi tuan-tuan, apa yang saya nak cerita pada tuan-tuan, maka yang tadi orang panggil doktor, rupanya bukan doktor. Dia hanyalah merupakan seorang MA saja. Kita tak menafikan MA ni sangat besar jasanya kepada kita, kepada manusia sejagat, pahalanya besar. Tapi nak ceritakan kat sini, ada orang yang merupakan doktor yang punya ilmu dan pengalaman. Ada orang yang punya pengalaman saja, tak ada ilmu, kurang ilmu. Demikian juga kalau kita melihat dalam bidang pembinaan. Arkitek tu, nak jadi arkitek tu berapa lama mengambil masa? Ada 5 tahun, ada 10 tahun sampai dia dipakar, sampai dia boleh dapat gelaran AR kat awal tu. Nak jadi engineer, berapa banyak firm dia kena kerja. Sehingga dia bully orang, tak balik malam. Seorang lawyer yang cekap, berapa lama masa dia ambil untuk dia menjadi seorang lawyer itu. Dia terpaksa bekerja chambering, bekerja kopi, gajinya 800, naik motor, hujan panas semua. Sehingga dia mampu buka firmnya sendiri. Betul kan? Lawyer-lawyer kan? Doktor-doktor pakar kan? Berapa lama anda bekerja sampai anda jadi doktor pakar? Ya, secara sehari. Berapa lama saya boleh buka klinik? Boleh letak atas tu klinik pakar kanak-kanak dan sebagainya. Tentulah masa. Ini yang saya cerita pada tuan-tuan. Ada orang yang menyangkakan bahawa dia ada pengalaman, dia ada ilmu macam orang ada pengalaman. Tak ada, belum tentu. Jangan main rumah orang roboh nanti kalau kita mendakwa kita arkitek ataupun engineer padahal kita tak ada kelulusan itu. Jangan main orang boleh mati nanti silap makan ubat bila kita menyangkakan kita punya pengalaman, ilmu tak ada pun tak mengapa. Jadi ilmu ni tuan-tuan asal dia baca. Mari sama kita Ramadan lalu kita khatam Quran bukan? Baca Quran untuk khatam. Habis Ramadan ni kita baca Quran untuk faham. Ya. Jadi dapatkan tafsir Ibn Katsir ni, kita akan jadikan di teras bincangan kita dalam kuliah-kuliah tafsir kita, syuruk dan sebagainya. Tafsir Ibn Katsir. Maka saya lanjutkan lagi tuan-tuan dalam perkara yang berkaitan dengan Nabi kita SAW turunnya ayat merupakan motivasi kepada semua kita untuk membaca apa saja benda bacaan itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Kalau bacaan itu mendekatkan diri kita pada syahwat, tenggelam dalam syahwat, lalai mengikut hawa nafsu, terikut-ikut dengan orang barat saja, kita tak mau benda tu. Utamanya kalau usia kita dah masuk 40 tahun. Kenapa? Nanti kita masuk ayat berkaitan dengan 40 tahun. Merupakan satu turning point untuk kita semua. Umur kita dah 40 tahun. Ramadan ni dah berapa kali kita alami. Dah 25 kali sejak kita balik dulu sebagai contohnya. Maka apa persiapan kita? Kita kena tahu perkara-perkara sedemikian. Tuan-tuan ya? Jadi, nasihat saya kepada tuan-tuan berkenaan dengan tuntutan baca ni tadi, cuba adakan satu sudut dekat rumah, sudut bacaan. Kecil-kecil pun tak mengapa. Letaklah buku kat situ, tafsir kena ada, terjemahan Quran, kitab hadis yang kecil-kecil pun, maksurat kalau ada, buku-buku panduan motivasi ke, buku cerita Islamik yang baik-baik ke. Supaya orang datang ke rumah kita, mereka pun lihat inilah suasana ilmu yang kita cuba adakan. Dulu masa kita belajar kat luar negara, kat UK baik, kat US baik, wah, buku banyak atas meja, ada sudut, ada lemari. Kan kalau kita pergi kat negara-negara barat tu pula ada buku second hand. Ya, bukankah saja kasut baju second hand, buku second hand pun dijual juga. Kalau yang baru mahal 5 pound 6 pound. Ya, yang baru yang telah dipakai orang ni mungkin harganya 5 je 1 pound contohnya, ataupun setengah pound harga kalau orang pergi belajar kat UK kan. Balik mana pergi buku tu? Ada masalah semua jalan. Raib. Ya, alasannya lah anak-anak dah besar. Dulu anak kecil-kecil seronoknya nak ajar. Ni cucu-cucu orang datang. Jadi nasihat saya adakan satu sudut bacaan kat rumah yang nampak. Jangan letak dalam bilik. Bilik orang tak baca nanti. Letak tempat. Tamu kita datang duduk kat situ tengok orang ni wahli baca lah. Aku tak boleh cakap mapu-rapu lah. Contohnya dulu kabut sale. Ya. Dekat UK. Jadi tuan-tuan dimulai kasihan. Itu yang pertama. Yang kedua, nak wujudkan semangat baca ni kita kena ada satu semangat perlawanan. Kena buat. Galakkan anak-anak. Kalau kita dalam perjalanan tu kan kita bercerita, sharing. Penat kan tengoklah movie ke video ke apa ke, tapi bersama sharing pada anak cerita. Baca satu buku, ada sini burung tau. Burung ni Allah jadikan dia unik. Dia cantik, dia beranak sekali saja, dia bertelur sekali saja dalam hidupnya. Nanti bila telurnya menetas, anak dia nak hidup, anak dia kena hisap darahnya dan dia mati. Anak dia melangsungkan kehidupan. Dan dengar tak cerita ni tuan-tuan? Jadi ada benda baru yang kita nak cerita pada anak-anak. Rupa-rupanya gajah ni, anak gajah ni,
Ya, Allah sebut surah Al-Fil itu sebagai satu makhluk yang paling besar yang Allah telah musnahkan kerana bersama dengan tentera Abraha. Tahu tak, gajah ni sebenarnya kalau dia nak suruh anak dia berjalan, dia sepaknya anak dia. Betul ke? Zirafah ke gajah? Contoh tuan-tuan ya. Jadi ada benda yang kita nak sharing pada anak cucu kita, tujuannya tak lain tak bukan membina budaya membaca ni balik semula. Kita semua punya tanggungjawab. Cikgu lebih-lebih lagi, bapa lebih lagi, pengarah syarikat lebih-lebih lagi, mesti kita galakkan orang untuk baca. Kita boleh mulakan satu sudut bacaan ini dan galakkan orang nak wakaf buku, boleh wakaf buku kat situ, contoh. Ya. Jadi tuan-tuan yang hati dikasihi Allah sekalian, kalau tuan-tuan merupakan cikgu sekolah, cikgu tadika, mulakan dari sekarang semangat ni. Tak apa nak terlambat Tuan-tuan boleh datang ke Telaga Biru, kami ada banyak buku. Kami boleh bagi pada tuan-tuan satu tawaran istimewa untuk tuan-tuan wujudkan apa yang dipanggil sebagai sudut ilmu ni tadi, di masjid, di surau, di pejabat, di sekolah, di tuan-tuan tadika anak-anak, di mana saja tempat, di balai, di apa lagi, di rumah JKKK, rumah pula dia apa, di pejabat, balai apa nama, JKK, kampung sebagainya, boleh kita adakan tuan-tuan. Datanglah ke Telaga Biru, nanti jumpa dengan saya kat sana. Saya boleh cadangkan buku-buku pada tawaran yang menarik. Mudah-mudahan kita dapat mulakan semangat seperti ini dalam suasana kita, kerana kita nak menjelmakan, mempraktikkan, mengamalkan, mengamalikan apa yang kita baca dalam surah Al-Alaq ini. Bagaimana Allah Taala telah memberikan solusi kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam jalan penyelesaian, iaitu engkau mesti mempunyai gandingan hubungan dengan aku, wahai Muhammad, maka segala urusan umat ini dapat diselesaikan. Ya, kiblatmu adalah ilmu, kiblatmu adalah buku, kiblatmu adalah bahan-bahan yang mendekatkan diri kepada aku. Nanti segala urusan yang kau rasa sebagai beban itu menjadi ringan untukmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Nur. Terima kasih Abu Syahid. Ya. Apa satu hadis Nabi Adam dibangkitkan dan nampak kalimah syahadah? Nabi Adam dibangkitkan dan nampak kalimah syahadah. Saya tak pasti apakah hadis ni. Yang mana satu, mungkin ada hadis ni saya tidak tahu, tapi saya tidak pernah melihat, mendengarnya. Kalau boleh bagi, nanti bagi kat saya Abu Syahid nanti hantar kat saya punya wall ke, dekat Facebook ke, PM saya ke, insyaAllah nanti saya cuba carikan. Kalau ada matan bahasa Arabnya lebih baik. Nama salam semua, Said Nasir Samuji, Ayu Arifin, Barakallahu fikum. Terima kasih John, Mizdai, Diana. Setakat ni saja kuliah kita pada pagi ni. Yang lupa dapatkan tahu Tafsir bin Kasir daripada Ustazah Nurilis sebagai ketua kelas kita yang banyak mengumpulkan nota, doa dan juga fakta yang kita pelajari di sini dalam Telegram sahabat Ustazah Hazan. Yang belum ada Telegram, adakan Telegram. Dapatkan apps Telegram ni dan masuk dalam sahabat Ustazah Hazan. InsyaAllah sangat manfaat segala yang kita kumpulkan, segala yang kita bahaskan, segala yang kita doakan kat sini. Ya. Di mana Nur? Nur berdapat dekat Ustazah Nurlis, ataupun boleh pergi kat www.tagabiru.com.my. Boleh beli online, nanti kami hantar ke rumah. Yang dapat daripada Ustazah Nurlis ada harga istimewa daripada beliau. Ustazah Umi Fatih Nurilis. Dapatkan nanti dapatkan daripada masuk ke Telegram sahabat Ustazah Hazan. Nanti cari monitor kelas kita, Ustazah Nurilis, beliau ada buku-buku ni untuk tuan-tuan perempuan dapatkan. Tafsir ni maksud saya. Baik, setakat saja dulu untuk renungan kita pada pagi ni. Jangan lupa tuan-tuan, amalkanlah doa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Allahumma khirli wakhtarli. Allahumma khirli wakhtarli. Allahumma khirli wakhtarli. Ya Allah, pilihkan untuk aku segala kebaikan dalam hidup ini, kerana aku ni memang tidak pandai memilih. Pilihan ada macam-macam benda lah tuan-tuan. Bukan pilihan baju raya je. Pilihan bagaimana kita nak buat satu benda. Pilihan umur kita pada waktu ni, apa amalan-amalan mendekatkan diri kepada Allah. Ilhamkan kepada aku, Ya Allah. Ya, jadikan setiap benda yang aku lalui ini merupakan pengajaran untuk aku memperbaiki diri, yang itu maksudnya. Kerana kita ni memang tak pandai buat keputusan dalam hidup tuan. Banyak keputusan kita yang salah. Banyak keputusan kita mengenai orang lain. Banyak keputusan kita yang menindas orang lain. Banyak keputusan yang menyebabkan isteri kita menangis. Banyak keputusan kita yang kadang-kadang menyebabkan suami kita bersedih. Banyak keputusan kita yang kadang menyebabkan ayah ibu kita terguris perasaannya. Jadi amalkan doa ni, Allahumma khirli wakhtarli. Ya Allah, bantulah aku untuk buat pilihan. Pilihan kata-kata, pilihan tindakan. Apa sahaja dalam hidup aku, beri aku panduan. Kerana aku ni memang lemah, aku ni memang bodoh, Ya Allah. Aku ni memang jahil, Ya Allah. Banyak benda yang aku buat ni
menguruskan diri aku sendiri pun aku tak terurus. Maka bantulah aku ya Allah. Ya, Allahumma akhirli wakhtarli. Terima kasih. Dah comel lah masalah ni. Ya, kena ada buku kecil untuk menulis. Terima kasih yang catat. Terima kasih. Setakat saja dulu Terima kasih. InsyaAllah mudah kita dapat sambung lagi kuliah kita pada pagi esok. Kira-kira jam 7 atau 7 suku. Tuan-tuan tunggu InsyaAllah. Mudah-mudahan dalam setengah jam ni ada manfaat untuk iman kita, peningkatan pada amal kita, kesuburan dalam taqwa kita kepada Allah. Bulan Ramadan dah berakhir. Janganlah kita beranggapan beribadah tu, beramal tu bulan Ramadan, dia habis Ramadan, habis semuanya. Salah tu. Man kana ya'budu Muhammad Ramadan fa inna Ramadan kad fat. Wa man kana ya'budu Rabb Ramadan fa inna Rabb Ramadan hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Ramadan, Ramadan dah pergi. Siapa yang beribadah kepada Tuhan yang mewujudkan kelebihan yang ada dalam Ramadan itu, maka dialah yang kekal abadi. Terima kasih. Kongsi dalam apa ni? Mai join dekat sahabat Ustaz Hazan dekat Telegram. Ada kat situ terletak Romala Muslim. Ya, tuan-tuan ada apa-apa promosi kat sini, ada kebaikan yang boleh kita share dengan teman kita yang lain yang hadir kat sini. Ya. Baik, terima kasih Altuin, terima kasih Mau Jaharin, Mau Hidayah kat Facebook. Ada Zack, terima kasih kerana sharing teman yang lain Salina Nan, Yang Mulia Tengku Suhaizi, ada masalah. Siti Razia Rejab, Arbaatun Hamidah, terima kasih semua Terima kasih Haji Hamidah. Terima kasih terima kasih yang share hadiah kepada saya, bunga, star dan sebagainya. Baik, kita akhiri di sini dulu. Nanti kita sambung lagi esok. Kasim Azizah. Assalamualaikum. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'i ashabina huquq alaina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahsina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. ولا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا وتحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اختر لنا اللهم اغفر لنا واختر لنا اللهم اغفر لنا واختر لنا اللهم اغفر لنا واختر لنا وناتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله. Jangan lupa tolong follow saya kat TikTok, like, share, dan tolong follow saya kat Facebook, kat Insta pun saya Ustaz Zahazan. Moga-moga segala yang disampaikan ada manfaat untuk menjadi bekalan kita menghadap Tuhan. Jangan lupa kenang saya dalam doa tuan-tuan, kenang daku dalam doamu. Moga ada manfaat dalam perkongsian sedikit pada pagi ini. Kisah Imam Ibn Jarir Tabari sebagai contohnya. Kisah yang membuktikan bahawa pengalaman penting, tapi keilmuan sangat penting. Keilmuan itu dibina dengan membaca salah satunya, dan ini merupakan jabatan kita dengan Tuhan, jabatan dengan Allah Taala untuk membaiki kehidupan kita. Terima kasih Zara Zaza, terima kasih Mari Amali, terima kasih pada Khalil, terima kasih pada semua yang hadir. Suhaila Kasim di Facebook, terima kasih Sayanan, ini esok jumpa lagi insya-Allah. Jangan lupa tahu, nantikan saya antara jam 7 hingga 7 suku untuk kita berkuliah pagi esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Natrukukum tahta riayatillah ya hifzi. Saya tinggalkan tuan-tuan di bawah penjagaan Allah, bahawa Allah lah Zat yang Maha Agung, yang sangat berkuasa menentukan kebaikan untuk saya dan tuan-tuan. Terima kasih sekali lagi. Ada Zack, terima kasih Nindom, terima kasih Nur, Zuliana, terima kasih semua. Terima kasih Nurila, terima kasih Zanaria, terima kasih Nuliza Nuruddin di Facebook, terima kasih Ahmad, terima kasih Fatimah Sazudin. Ya, insyaAllah kita saling mendoakan Umi Kalsum, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.